الحبيب عبد الله بن الشاطري وإلى العلامة الحبيب حسن بن عبد الله بن الشاطري وإلى العلامة الحبيب سالم بن عبد الله بن الشاطري ولمشايخنا في بلاد مصر وفي كل أنحاء العالم ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وفي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagi menunaikan salat waktu subuh berjemaah. Mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan, serta doa yang kita panjatkan, ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita bukannya nak kuliah, tetapi hanya sekadar tazkirah. Sebab yang jadi imam dan juga yang bagi tazkirah pada pagi ini lebih dah bateri itu. Kalau handphone, kalau gadget kita, dia dah low bateri. Pasal terawih malam tempat jauh, kemudian berulang alik 10 malam di tempat jauh. Jadi pada pagi ini hanya sekadar tazkirah sahaja. Malam terawih adalah pagi ngajar, kuliah duha dan sebagainya. Jadi dia low battery. Jadi bila low battery itu biasanya dia boleh bertahan setakat 15 minit, 20 minit paling lama. Jadi insya-Allah pada pagi ini sebagai pengisian kita, mudah-mudahan ianya bermanfaat,
mudah-mudahan ianya akan memberikan kebaikan kepada kita daripada tazkirah yang kita dengar pada pagi ini insya-Allah. Dan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bulan puasa ni kita tak menceritakan benda yang lain, kerana kebesaran yang ada pada bulan Ramadan ini dan juga kerana peluang yang ada pada bulan Ramadan ini hanya sebulan sahaja. Dan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri pada bulan Ramadan, ianya tidak berlaku di luar pada bulan Ramadan. Dia hanya berlaku di dalam bulan Ramadan sahaja. Kerana itu orang yang berada di dalam bulan Ramadan, bila mana dia tidak bersungguh-sungguh dalam beramal kepada Allah, dan dia tidak bersungguh-sungguh dalam memohon keampunan daripada Allah, maka dia tergolong daripada golongan orang-orang yang mukmin. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan, siapa-siapa yang mendapatkan bulan Ramadan. Dan hadis ni dia kena dekat kita. Kata Nabi, siapa-siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, maknanya kita diberikan peluang oleh Allah mendapatkan Ramadan pada tahun ni. Tuan-tuan, ke depan nanti kita tak tahu sama ada kita boleh berada di dalam bulan Ramadan ataupun sebaliknya. Tapi kita minta dengan Allah, mudah-mudahan kita masih lagi boleh berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Tuan-tuan, Nabi SAW memperingatkan, man adraka Ramadana, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita tergolong daripada golongan orang yang diberikan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yughfar lah, tetapi bila mana dosa dia tidak diampunkan oleh Allah. Tuan-tuan, macam mana satu orang dalam bulan Ramadan dosa dia boleh tak diampunkan oleh Allah? Ini merupakan satu benda yang sangat pelik. Ini merupakan benda yang sangat ajaib. Bila bulan Ramadan dosa dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza jaa Ramadhanu", apabila datangnya sahaja pada bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka Allah membuka segala pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala seluah-luahnya. Tuan-tuan, Allah membuka pintu syurga pada bulan Ramadan adalah kerana sukanya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Kerana rahmatnya pada bulan Ramadan. Kerana itu dibuka seluah-luah pintu syurga Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian Nabi beritahu, wa ghulliqat abwabal jahannam, dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Tuan-tuan, bulan Ramadan neraka pun tak buka. Bulan Ramadan pintu neraka dikatup serapat-rapatnya. Tuan-tuan, nak menunjukkan kepada kita
Bulan Ramadan adalah bulan yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana itu kita melihat orang yang melakukan amalan sunat pada bulan Ramadan, dia dinaikkan pahala sebagai pahala yang wajib. Manakala amalan wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 70 kali ganda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada sini kita dapat melihat betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu rahmat kepada hamba-hamba dia di dalam bulan Ramadan. Kerana itu Nabi SAW pada bulan Ramadan Nabi tambah lagi kemurahan dia. Dan tuan, Nabi pada bulan Ramadan Nabi akan menambahkan lagi amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada satu peringkat 10 malam yang terakhir. Dan tuan, 10 malam terakhir ni Nabi dah tak balik ke rumah lagi dah. Berbeza sangat dengan kita. Kita 10 malam yang terakhir ni kira nak buat persiapan hari raya. Dan tuan, kita perlu faham, hari raya yang kita sambut itu adalah tanda kemenangan. Kemenangan kita menakluki hawa nafsu selama sebulan kita berpuasa. Dan tuan, kerana tu puasa ni maksud dia al-imsak anil mufattirat. Dia menahan diri dia daripada segala perkara yang boleh membatalkan puasa dia. Dan tuan, kenapa kita berlapak? Kenapa di bulan puasa kita disuruh supaya tidak menyentuh isteri kita pada waktu siang bulan Ramadan? Dan tuan, ini menunduk hawa nafsu. Begitu kita rida semua apa ni sunnah melekat dekat tubuh badan kita. Dan tuan, apa amalan yang kita tak buat, apa zikir yang kita tidak amalkan, tetapi kata ulama antaranya al-Imam Maimun bin Mahran rahimahullahu ta'ala menyatakan, orang-orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang banyak ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lebih bermakna, adalah lebih elok ketika mana dia dapat menundukkan hawa nafsu dia daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang melawan hawa nafsu ni besar dia punya kedudukan dia.
Kerana apa? Dia menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana tu bulan puasa ni ada dua perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, yang membatalkan zat puasa. Dan tuan, macam mana puasa yang membatalkan zat puasa? Contoh, dia berpuasa tapi nanti sat lagi pukul 10, pukul 11 garu kepala dah. Dan tuan, dia garu kepala pasal apa? Sebab dah lapar dah. Kerana pagi tadi dia tak makan apa-apa. Biasa pukul 8, pukul 9 dia pergi cari menyorok. Biasanya dia pergi cari sarapan. Tapi bulan Ramadan dia kena makan pada pukul 4.30, pada pukul 5 pagi. Awal sangat. Pukul 9 celaru dah. Pukul 10 koi celaru lagi. Dan tuan, pukul 11 dia pun tuang air, kemudian dia minum air. Dan tuan, perkara ni membatalkan dia punya puasa dia. Dan tuan, ataupun pada siang bulan Ramadan dia bercumbu-cumbuan dengan isteri dia. Dan tuan, bila mana dia bercumbu-cumbuan dengan isteri dia, membawa kepada persetubuhan. Dan tuan, lalu dia pun bersetubuh dengan isteri dia pada waktu siang Ramadan. Dan tuan, maka dia telah membatalkan dia punya puasa dia. Dan sebab tu bercumbu-cumbuan ni ada dua hukum. Satu makruh, satu lagi haram. Makruh apabila kita bercumbuan dengan isteri, memang kita tidak akan melakukan persetubuhan dengan dia, sekadar bercumbuan sahaja. Dan tuan, maka hukum dia makruh kalau tidak membawa kepada persetubuhan di siang hari bulan Ramadan. Tapi bagi orang yang nafsu dia no 3,000 kuda no, maknanya kalau motorbot ni, kalau enjin yang banyak kuda ni kira laju no. Dan tuan, kalaulah bila mana dia bercumbuan dengan isteri dia membawa kepada persetubuhan di siang hari bulan Ramadan, tuan-tuan, percumbuan itu diharamkan pada syarak. Pasal apa dia diharamkan? Kerana membawa kepada perkara yang diharamkan pada syarak pula. Tuan-tuan, maka kerana itu dia telah membatalkan zat ataupun puasa itu sendiri. Dan tuan, dia ada satu lagi. Dia membatalkan puasa tetapi puasa sah. Tuan-tuan, lagu mana ni? Batal puasa tetapi dia punya puasa sah. Tuan-tuan, makna dia apa? Orang ni puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, ada orang yang dia berpuasa, dia tak dapat benda lain melainkan al-ju'u wal-atashu, melainkan yang dia dapat hanyalah lapar dan juga dia mendapatkan dahaga sahaja pada bulan Ramadan. Dan tuan, pasal apa dia hanya setakat dapat lapar dan juga dahaga? Ni hadis yang kita baca pagi ni. Kata Nabi SAW, man sama Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui sempadan-sempadan puasa. Dan tuan, apa dia makna sempadan puasa ni? Tuan-tuan, dia tahu bulan puasa ni mana benda yang boleh dan mana benda yang tidak boleh. Dan tuan, tapi kalau tanya dengan orang, rata-rata semua tahu ni. Kalau tanya dengan dia lah, macam mana puasa kalau tengah malam dia tak berniat, dan tuan, dia tahu puasa dia tidak akan sah. Maka kita tanya lagi dengan dia, habis itu macam mana nak keluar daripada masalah niat ni?
Dia kata ikutlah, kita bertaklid kepada mazhab Maliki. Awal puasa, malam awal Ramadan, kita berpuasa selama sebulan. Maka niat itu dia akan boleh digunakan selama sebulan. Sekalipun ketika mana ada orang perempuan, dalam masa sebulan tu mungkin dia ada kedatangan uzur, dia kedatangan period. Tuan-tuan, bila dia dah suci dah, masih lagi dalam bulan Ramadan, dia tidak perlu memperbaharui dia punya niat dia. Tuan-tuan, rata-rata kalau tanya dengan orang bab ni, semua orang dia akan tahu, dia akan faham. Tuan-tuan, tapi berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tidak menjaga hak yang satu lagi. Kerana tu Nabi SAW pesan, man sama Ramadana, siapa-siapa yang berpuasa wa arafa hududahu, dan dia mengetahui sempadan puasa. Tuan-tuan, maknanya hukum dia tahu, kemudian dia tahu juga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa dia. Tuan-tuan, rugi orang ni bila mana bulan puasa ni dia tidak menjaga hubungan dengan Allah dan tak menjaga sempadan puasa. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala janji kepada hamba dia, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa dengan Allah. Tuan-tuan, orang bertakwa ni, dunia Allah beri dekat dia, akhirat pun Allah Ta'ala beri dekat dia. Tuan-tuan tengok nah, bila Allah cerita soal berkenaan dengan dunia, Allah kaitkan dengan takwa. Bila Allah cerita berkenaan dengan kemuliaan akhirat, Allah dia menyandakkan kemuliaan akhirat adalah untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kita tengok bila Allah Ta'ala cerita tentang dunia dan rezeki, Allah Ta'ala kata apa? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan siapa-siapa yang bertakwa dengan Allah, Allah beri kepada dia jalan keluar daripada segala masalah. Tuan-tuan, habak mai, siapa atas dunia ni tak ada masalah? Cuba habak mai. Tuan-tuan, tak ada orang yang tak ada masalah. Cuma beza masalah kita ni, mungkin ada masalah kecil dan ada masalah yang besar. Tuan-tuan, Allah beri pertolongan kepada siapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah beri pertolongan, jalan keluar kepada siapa yang bertakwa kepada dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut pula lepas tu, bila mana Allah lepaskan dia daripada segala masalah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki daripada sumber-sumber yang dia sendiri pun tak sangka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkenaan dengan kemuliaan dunia dan juga tentang kemuliaan akhirat. Allah Ta'ala juga cerita berkenaan dengan kemuliaan akhirat secara khusus. Dan Allah Ta'ala kata, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Maka diperumpamakan, kata Allah, bahawasanya syurga itu wu'idal muttaqun. Syurga adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan tengok nah, orang yang mendapatkan darjat takwa, dunia boleh dekat dia, kemudian akhirat esok pun boleh dekat dia. Maka nak dapat kedudukan takwa ni, tuan-tuan, di bulan Ramadan adalah peluang yang Allah Ta'ala buka seluas-luasnya. Pasal apa? Kerana di bulan Ramadan rahmat Allah itu banyak, dan di bulan Ramadan kita tak ada gangguan daripada syaitan
yang juga mendorong manusia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut untuk akhirnya. Kata Nabi, siapa yang berpuasa wa arafa hududahu, dan dia mengetahui sempadan-sempadan puasa, apa yang dia akan dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa-dosa dia yang dia telah lakukan sebelum daripada ini. Maknanya dosa yang lepas diampunkan oleh Allah. Dan bila Allah ampunkan dosa, mudah kita untuk melakukan amalan kepada Allah. Bila diampunkan dosa, kita mudah mendapatkan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, bila kita buat taat, bila kita mendapatkan makrifah daripada Allah, akhirnya kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini adalah puasa muttaqin, puasa orang-orang yang bertakwa pada Allah. Kita pohon kepada Allah juga, mudah-mudahan dipermudahkan bagi kita beramal dalam bulan puasa. Dan kita doa juga dengan Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan kepada kita untuk kita merebut segala pemberian Allah pada bulan Ramadan ini, sehinggalah kita keluar esok dalam keadaan radiyatan mardiyah, kita redha dengan Allah dan Allah Subhanahu wa taala juga redha kepada kita. Jadi cukup dulu setakat itu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula pada Jumaat saat lagi, insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.